Okay, hai kepada yang dah join malam ni. Kita ada 110 partisipan yang dah join. Okay, selamat datang semua. Okay, untuk memberkati lagi majlis malam ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah untuk yang Muslim dan sila bertafakur sekejap untuk yang non-Muslim. Al-Fatihah. Okay, masa untuk kita bermula. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan. Semoga majlis diberkati ilahi. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Pagi, pagi, pagi. Okey, sebelum kita ke agenda seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebagai pengerusi anda pada malam ini. Okey, nama diberi Nur Aziah binti Muhammad. Boleh panggil saya Aziah saja. Okay, saya berasal dari Kuala Terengganu dan sekarang masih lagi menetap di Kuala Terengganu bersama dengan keluarga tersayang. Nak tanyalah sikit, ada orang Terengganu ke sini? Acu komen kat sikit, lepok cha. Ada ke orang Terengganu kita ni? Oh ada. Oh tu dia. Oh beres-beres boh. Okey. Okey, terima kasih semua yang dah respon. Okey, Zat Terengganu kita. Oh, tiba-tiba saya nampak follower TikTok saya pun ada komen. Hai awak. Oh, saja je sebenarnya nak cover di TikTok. Okey, siapa-siapa yang ada TikTok boleh join akaun saya di Azia_Muhammad ataupun boleh search #kakak aloe vera. Sila follow segera dan saya akan follow back anda. Okay, terima kasih. Nanti tiba retis gitu. Okey. Sebelum saya memperkenalkan sesi memperkenalkan speaker kita malam ni, okey, ada 5 perkara yang saya nak tekankan untuk semua. Okey, yang pertama, bila kita dah masuk ke majlis ilmu, kita perlukan senjata. Apa senjata itu? Kita perlukan pen dan buku. Bukan pen dan kertas, okey? Sebab kertas tu dia boleh hilang bila-bila masa. Okey, kenapa? Sebab bila kita dengar tapi kita lupa. Bila kita tulis, kita akan ingat. Okey. Yang kedua, tolong mute mikrofon anda kerana kita tak nak ada gangguan sound effect lain selain daripada suara speaker yang akan mengganggu fokus kita semua. Okey. Yang ketiga, anda dibenarkan untuk membuka video tapi dengan syarat pakaian anda mestilah sopan dan menutup aurat serta tidak menjolok mata kerana sesungguhnya iman kami semua amalah setipis bawang sahaja. Okey. Yang keempat, walaupun saya tahu anda seorang yang kreatif, tapi tolong hormati hak orang lain. Jangan conteng slide. Okey. Yang kelima, jika ada sebarang pertanyaan, kita ada sesi Q&A di penghujung kelas. Jadi boleh simpan, boleh tulis dulu di dalam buku dan kita boleh bertanya kepada speaker selepas itu. Okey? Semua jelas dengan 5 perkara yang saya sebut tadi? Okey, sila komen 1. Okey, terima kasih atas respon anda. Okey. Dan tibalah masa untuk saya memperkenalkan speaker kita. Sebelum saya menjemput beliau, izinkan saya untuk bacakan dulu tee-up tentang beliau secara ringkas. Okay. Beliau berasal dari Bintangor, Sarawak dan kini menetap di Ampang, Kuala Lumpur. Pernah bekerja di syarikat oil and gas selama 9 tahun. Mula mengasah minat dalam bidang perniagaan online pada tahun 2014 dan pernah mendapat keuntungan hampir 10,000 dalam bisnes online sahaja. Hebat gila. Okey, pada tahun 2015 beliau mula mengenali dan menggunakan produk Forever atas asbab kesihatan. Okey, antara insentif yang beliau capai setakat ini ialah merupakan 5 CC Club Achiever sejak tahun 2017 sehingga kini. Dan untuk makluman semua, speaker kita ni dah pun settle 5 CC untuk September ini. Tepukkan gemuruh untuk beliau. Okey. Okey, dan beliau adalah penerima local incentive trip untuk 2 orang selama 2 tahun berturut-turut ke Sydney, Australia.
Okey. Alok Ambassador Bronze dan Silver sejak dari tahun 2019 sehingga kini tahun 2021. Dan beliau juga adalah Solid Manager untuk tahun 2019 dan 2020. Eager Manager Retreat untuk 2 orang iaitu pada tahun 2020 Bahamas Cruise dan 2021 ke Phoenix, USA. Okey, so macam mana? Hebat tak? Semua dah ready untuk belajar malam ni? Boleh komen api, api, api. Kita panaskan dan kita hangatkan. Kita bagi semangat dekat speaker kita malam ni. Boleh komen api ya. Emoji api, bukan kata api. Okey, semua dah sedia? Okey, semua dah sedia? Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan speaker kita malam ni, Eager Manager Syar Azmi. Tepuk! Assalamualaikum. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, ya Allah, ramainya. Memang hari ni special sangat 157 orang dah. Korang memang terbaik lah. Bagus, bagus, bagus. Okey, terima kasih kepada MC kita hari ini. Nama beliau, kita ulang balik. Nama beliau Nur Aziah Muhammad dari Kuala Terengganu. Walaupun masih assistant supervisor, Masuk beliau Mana? beliau Patut tulis ke siapa apa? tu? Apa dia? Awak nak cakap apa? Okey, alright. Walaupun beliau masih assistant supervisor, beliau berani sahut cabaran untuk menjadi MC pada Upline Day hari ini. Tepuk tangan sikit untuk MC saya. Okey, ini adalah satu sikap yang harus korang contohi tau. Lepas ni kalau ada upline you all nak buat apa? Kelas di Upline Day, cepat-cepat. Kata saya nak jadi MC boleh? Okay. Alright. Azan ni dulu saya kenal dia hi hello dekat Facebook je. Dia kawan kenal saya di Facebook. Okay. Dulu just pengguna lah. So sekarang dia adalah pengedar tegar macam saya. Pengedar tegar Forever Living. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada Azia. Okay. Dia masa dia rehearsal tadi dia okay. Masa dia jumpa ramai orang dia bergetar-getar suara dia. Sampai dia nak tanya dah makan ke belum pun tak ada dah soalan dia. Oleh sebab dia tak tanya, saya yang tanya. Korang semua dah makan belum? Kalau belum, jangan jawab. Kalau dah makan, letak komen makan. Okey. Alhamdulillah. Betul-betul. Kita kena makan dulu, bagi perut kenyang, baru kita boleh fokus kepada kelas kita pada malam ini. Okey? Alright. Sebelum start, saya nak tanya dulu, ada berapa ramai preferred customer yang join kelas saya hari ini? Kalau ada ataupun ahli barulah yang baru join daripada SYJPAC bulan lepas pun boleh komen satu untuk saya supaya saya boleh survey. Ada orang baru ke, orang preferred customer ke, siapa? Satu. Oh, ada. Okey, siapa lagi? Ramai. Alhamdulillah. Tu makan tu mesti dia baru habis makan. Sebab orang tadi dah komen dah makan, dia baru komen makan. Alright. Alhamdulillah ramai betul. Alhamdulillah ramai. Okey, besar tanggungjawab saya sebab ramai sangat orang baru. So hari ini memang satu kelas ataupun satu intro yang sangat bagus untuk orang-orang baru. Sebab dia kena tahu yang Forever Living, platform yang dia masuk sekarang ni, platform yang dia register sekarang ni adalah platform MLM. Siapa kat sini tak tahu yang Forever Living sebenarnya MLM? Cuba bagi saya dua. Upline you masa you register tu dia tak bagi tahu pun Forever Living ni MLM. Ada tak? Ke semua dia bagi tahu okay, Forever Living ni adalah MLM. Kalau leader you all bagi tahu Forever Living ni MLM, bagus. Leader anda memang terbaik. Kita tak tipu orang. So Forever Living ni adalah MLM. Okay, hari ni best sebab kita kena tahu kenapa nak kena buat MLM. Kelas nama pun NDO kan. NDO adalah New Distributor Orientation. Maksudnya orientation tu orientasi lah. Biasa kalau kita orientasi ni biasanya kita kena buat apa?
Orientasi selalunya kita kena sesuai kenal, betul tak? Kita kena kenal dulu, kita kena kenal manja. Bila semua dah kenal, barulah kita boleh bermesra-mesra. Macam itulah. So untuk you all pun sama, you all orang baru, you all kena bermesra-mesra sesuai kenal dengan MLM ni. Alright. Okay, kita share screen jap. Okay. Nampak tak skrin saya? Kalau nampak tolong bagi komen nampak. Alhamdulillah nampak. Okey. Ya, inilah muka saya. Muka saya sebelum PKP. Nampak kurus sikit. Sekarang saya dah berisi sikit. Tapi Elok itulah. lagu mana be? Ada gambar ke? Ada nampak gambar ke? Okey, kalau nampak okey nampak banyak banyak nampak. Okey, nama saya adalah Syak Razmi bin Tulimin. Saya berasal dari Bintangun, Sarawak. Saya berumur 38 tahun. Okey, saya dah berumur 38. So tadi speaker pun MC pun dah tee up saya sedikit. So saya pergi kita kenal lebih lanjut tentang saya. Hari ini saya nak berkongsi sikitlah. Okey. Ini saya yang dulu. Latar belakang saya. So saya penat tu nak korek-korek gambar lama ni. Dulu saya ni memang suka mencuburi bidang perniagaan sejak dari kecil lagi. Sebab apa? Sebab mak bapak saya, ayah saya, mak saya, dia orang bisnes juga. Bisnes jual makanan, buka kedai makan. So daripada situlah saya timbul minat dan berniaga ni. Dalam masa yang sama saya suka simpan duit dululah. Dulu, sekarang pun suka juga tapi simpan dalam bank. Kalau dulu saya simpan dalam tangan sebab dapat je upah daripada mak ayah, saya simpan, lepas tu saya beli permainan. Dulu saya suka simpan duit untuk beli Lego. Alright. Pernah bekerja di syarikat oil and gas selama 9 tahun. Okey, nampak sini. Siapa nampak cursor saya? Okey. Ini masa saya di Bintulu. Ini bos saya lah yang tengah-tengah ni. You all kenal tak siapa baju hijau ni? Baju hijau ni adalah leader saya lah, Abang Madu. Tengok muka dia. Sangat madu kan. Manis. Alright. Lepas tu yang ni sebelah kanan tu ini bos kedua saya di Bintulu juga tapi masa ni saya base di Kuching. Okey. Lepas saya berhenti dengan Chiyoda Malaysia, ini syarikat Jepun, saya pergi ke syarikat Eco Solution. Eco Solution ni saya dulu menjadi admin eksekutif. So di Eco Solution ni saya menjadi document controller. So tengok kotak-kotak kat belakang tu, itu semua dokumen saya tu. Nak kena hantar sampai pergi Korea. Itulah tu kerja saya dulu. Sebab itulah saya kurus. Tengok. Stres. Alright. Lepas tu saya buat apa lagi? Saya buat jual baju bundle. Saya buka event planner. Itu dulu saya lah. Saya dulu. Lepas tu bermula di Forever pada tahun 2015 sebab masalah kesihatan. Ya, saya dulu mula-mula saya tak suka MLM. So bila start suka MLM, saya tak nampak lah Forever Living ni. Saya tak nampak syarikat-syarikat lain pun. Tapi disebabkan saya sakit, upline saya memperkenalkan saya kepada Forever melalui produk. So daripada produk tu saya sihat. Alhamdulillah saya terus suka produk. Daripada produk tu saya suka, saya belajar, terberniaga. Itulah dia salah silah saya di Forever Living ni. Okay, next. Okey, ini antara pencapaian saya di Forever Living sejak daripada 2015 ke 2021. Sini pencapaian saya latest daripada 2020 sehingga 2021 lah. So 2019 sehingga 2021. So 2 tahun menjadi Local Insider Trip Achiever, 2 tahun juga menjadi Eagle Manager, Retreat Achievers. Alhamdulillah, dan gambar atas pentas ni, you all semua kena ada impian tau untuk berdiri atas pentas bersama Datuk Desmond dan juga Datuk Sijitan. Datuk Sijitan ni adalah kita punya bos besar dekat HQ. Bukan setakat bos besar tau. Datuk Sejitan ni dia adalah ketua kepada DSM Malaysia. Dia bos besar di DSM Malaysia. Kiranya ketua lah antara semuanya. Alright. Alhamdulillah, itulah pencapaian saya. So kita dah ready dah nak masuk kelas? Dah ready, tolong bagi saya ready.
Sekarang dah awesome. Alhamdulillah. Okay, ready. Alright. Okay, sebelum kita nak start, kita tengok dulu ni. Ini saya sekali imbas lah. Ini adalah isu semasa yang kita selalu dengar dan sebenarnya kan, ini yang saya dapat ni adalah Keratan Akhbar pada tahun 2020. 75% rakyat Malaysia tiada simpanan RM1,000. Maksudnya kat sini simpanan ni adalah untuk cash emergency. Bila you ada emergency case, you tak ada RM1,000 untuk dikeluarkan. Ini pada tahun 2020. Tapi sebenarnya kes ini dah berlaku sejak tahun 2018 lagi. So bayangkan 2018 still relevant pada 2 tahun 2020. You all rasa benda ni akan berlarutan tak? InsyaAllah akan berlarutan. Kalau you all tak ambil tindakan, mesti berlarutan punya. Alright. Lepas tu yang ke kanan tu adalah punca orang muflis di Malaysia. Ini saya dapat daripada salah seorang leader di Forever Living lah. Saya rasa benda ni sangat penting. So inilah punca-punca orang muflis kat Malaysia ni. Antara satu punca dia adalah personal loan. Nak buat apa-apa kena buat personal loan. Nak buat bisnes kena buat personal loan. Nak beli apa kena buat personal loan. Ini adalah kalau boleh kita tak nak benda-benda ni, okey? Alright, ini adalah isu semasa nak bagi you all open mind apa masalah-masalah yang kita sedang hadapi sekarang ni. Kalau boleh lepas habis je kelas ni you all rasa macam I tak naklah tergolong dalam 75% ni. Saya tak naklah menjadi salah seorang yang muflis. I tak naklah buat personal loan. So balik je daripada kelas ni, kita nak you all semua start untuk bertindak. Okay? Alright. Okay. Ini saya suka. Siapa kenal lelaki jejaka kacak ni? Selain saya lah. Siapa kenal ni? Siapa kenal? Tolong komen dekat chat. Siapa kenal? Ya betul. Amelia, Robert T. Kiyosaki. Dia ni adalah investor tau. Dia yang buat buku sebelah tu. The Business School. So kalau you all sebelum ni pernah belajar bisnes, you all mesti pernah baca buku ni. Saya tak pernah baca. Tapi setelah saya join Forever Living, saya tahu pasal kewujudan insan istimewa ni. Sebab insan istimewa ni lah yang membuka mata kepada semua orang bahawa MLM ini merupakan industri yang melahirkan paling ramai jutawan. Dia yang membuka mata bagi tahu yang kat kita ni kenapa kita kena buat MLM. Sebab apa? Sebab MLM adalah industri yang melahirkan paling ramai jutawan. So, you all nak jadi jutawan, you all kena pergi industri yang betul. Industri yang betul adalah industri MLM. Bukan saya yang kata, dia yang kata. Dia adalah investor, dia juga adalah guru bisnes. Dengar, tengok sini apa yang dia cakap. The richest people in the world look for and build network. Orang kaya di dunia ni, dia mencari atau membina network. Orang yang kaya. So bila network tu, maksudnya dia network marketing lah. Bila network marketing tu related to MLM. So everyone else look for work. Orang lain yang dia kaya tapi tak besar, tak kecil-kecil je community dia, dia look mencari kerja. Okay, itu yang dia masukkan. Tapi dia bukan cakap kosong tau. Dia ada formula yang dikeluarkan. Yang ni saya nak share ni. Formula dia apa? Ni, siapa pernah tengok formula ni? Ni bukan formula lah sebenarnya. Ini adalah apa yang dia keluarkan, ilmu yang dia share kepada kita. Ini adalah cash flow quadrant. Siapa pernah dengar? Cash flow quadrant ni. Cash flow quadrant ni diperkenalkan oleh saudara tadilah. Beliau tu, Robert T. Kiyosaki. Untuk mengetuah, dia buat benda ni untuk tahu sumber pendapatan seseorang. You bekerja, SBI ni adalah sumber pendapatan you, and then dalam masa yang sama dia nak cerita macam mana kita nak mencapai kebebasan keuangan dan juga macam mana ataupun salah satu mana di antara 4 kuadran ni yang boleh buat duit banyak. Dia nak buka kita, minda kita untuk tahu okey kat mana kita sepatutnya berada untuk nak kaya. Okey, alright. Kat sini saya nak akan terangkan satu-satu Okey.
konsep lama. Okay, yang sebelah kiri tu E dan S tu adalah konsep lama. Apa itu konsep lama? Konsep lama macam dululah kita study di universiti, study di college. Bila dah habis study, kita dapat degree, kita graduate. Bila dah graduate, kita kerja. Itu adalah salah silah kita punya kerja time frame kita dulu. Habis je belajar mesti bekerja. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Bagi saya I. Siapa setuju dengan saya? Habis je kita belajar, kita mesti kena kerja. I lah tu. I lah tu kan. Sama lah kita macam tu. Saya habis belajar je terus apply kerja. Okay. Okey, kita pergi ke konsep E, ke konsep lama ni, E. E itu adalah employee, employee adalah pekerja. Di mana pekerja ni kita bekerja untuk orang lain. Di mana percentage untuk E ni, orang E ni adalah 80% memang merangkumi semua keseluruhan orang di dunia ni. So 80% orang kita bekerja. Okey, bila bekerja, dia adalah pro and con dia. Okey, kejap. Alright. Lepas tu S. S tu adalah anda bekerja untuk diri sendiri. Ini orang yang lebih advance sikit, orang yang lebih pandai sikit. Dia tahu dia dah kerja dengan orang lain, dia kata macam penatlah aku kerja dengan orang ni, aku kena masuk pukul 8, kena balik pukul 9, esok pun kena juga buat benda tu. So aku upgrade diri aku ambil ilmu, terus aku ada modal sikit, aku buka S. S tu apa? Self-employed. Maksudnya you buka kedai. Antara orang-orang di dalam S ni adalah profesional dan peniaga runcit. Profesional tu macam doktor, you ada cash, you nak buka klinik sendiri. You ada auditor, you nak buka satu office auditor sendiri. So you kena bayar untuk dapat dia orang punya hikmat dia orang. Okay. Di dunia ni ada 15% orang yang macam ni. Tak ramai. Okey, orang yang 15% ni, yang S ni tadi, anda bekerja untuk diri sendiri. Bila kita bekerja untuk diri sendiri tu, ada limit time jugalah, limit masa dia. Okey, untuk konsep lama ni, dia menggunakan masa sebagai pertukaran wang. Apa yang kita faham kat sini, bila kita kerja, kita dapat duit. Bila kita tak kerja, kita sakit, kita demam, kita ada masalah family, kita ada macam-macam yang related to us, kita tak ada duit. Itu konsep lama. E dan S ni, kita menggunakan masa sebagai pertukaran wang. Okay, next, kita pergi ke konsep seterusnya. Alamak. Okay, konsep usahawan. Okay, konsep usahawan ni B dan I. Okay, B itu apa? B itu business owner. Business owner ni iaitu dalam bahasa dekat sini usahawan. Usahawan, lepas tu dekat bawah tu I itu apa? I itu pelabur, investor. Okay, untuk B, di mana dia ada satu sistem di mana orang bekerja untuk kita. Ini memang best. Ini adalah konsep usahawan yang kita kena ambil tahu. Okay. I itu apa pula? I itu investor. Investor ni adalah orang yang banyak duit. Banyak sangat duit. Dia labur je duit dekat orang-orang E dan S ni untuk bekerja dengan dia untuk run dia punya business. So untuk orang B dan I ni, dia ada kebebasan masa. Sebab apa tahu? Sebab yang buat kerja tu bukan dia. Dia ada sistem yang bantu dia untuk bekerja. Siapa yang bekerja untuk dia? Orang E dan S lah. You nampak tak kat situ? Konsep lama dan konsep usahawan ni. So, kesimpulan yang saya dapat dekat sini adalah konsep lama ni, kita kemungkinan tiada wang, tiada masa dan kita ada tekanan. Bila kita ada tekanan, kita akan stres. Bila kita stres, tekanan tu stres lah. Maksudnya stres kat sini adalah daripada kesihatan, daripada perhubungan kita dengan family. Kita rasa macam jauh je. Dah lah tak ada duit, tak ada masa pula tu. Itu adalah konsep lama. Konsep usahawan yang kita nak sekarang ni adalah kita nak satu konsep yang ada wang, ada masa dan bebas. Benda yang tiga ni you akan dapat di kuadran B dan I. Kita sekarang ni adalah di kuadran B, business owner. So forever living adalah B. Okay, you orang rasa suka tak? Kalau suka, kalau rasa excited macam, Alhamdulillah saya berada di tempat yang betul. Bagi saya, betul. Alhamdulillah. Ya, betul.
Okay, kita nak pergi ke next pula Lepas kita dah tahu kita di tempat yang betul, apa yang kita kena buat? Kita mesti pilih bisnes yang betul. Macam mana nak pilih? Dia ada 4 jenis perniagaan atau 4 jenis bisnes yang kita kena ambil tahu. Ini yang best kat Forever Living ni. Kita belajar benda yang kita tak pernah belajar sebelum ni. Kita praktik kepada orang di luar sana. Okay, apa bisnes dia? Ini dia. Tajuk dia metodologi bisnes. Ada 4 jenis bisnes yang kita perlu ambil tahu sikit-sikit. Okay, dulu kita buat bisnes macam ni. Bisnes tradisional, iaitu bisnes laba-laba. Bisnes ni kita macam you kena duduk, kena ada kedai. Bila ada kedai tu you tak boleh bergerak lah. You kena duduk je kat kedai tu. So kelemahan untuk bisnes ni, jenis bisnes ni, dia ada modal besar. You perlukan modal besar, you perlu risiko yang tinggi. Yalah, usahawan perlu ada risiko yang tinggi kan. So had masa dan had lokasi sangat limited. You tak boleh bergerak. You kena ada tu je. So jenis yang satu ni, saya kata no buat masa sekarang. Okay. Lepas tu jenis yang kedua apa? Jenis yang kedua, jenis lebah. Ini upgrade sikit daripada yang ni. Sebab yang labah-labah ni, tradisional ni dia tak boleh bergerak. So dia upgrade sikit, dia pergi ke salesman. Salesman ni orang yang boleh bergerak. So bila boleh bergerak ni, dia modal dia kecil. Modal dia mungkin besar jugalah. Tapi risiko dia pun sama. Had masa dan location dia sangat terhad juga, tapi tak seteruk yang tradisional tu. Sebab maksud saya kat sini, bila salesman ni dia bergerak di Kuala Lumpur je lah. Dekat area Ampang tu je dia bergerak. Dia tak boleh pergi ke tempat lain kecuali you ambil masa yang lama, seminggu. So bisnes jenis ni pun kita nak elakkan. Okay, yang ketiga, jenis apa tu? Dulu saya suka. Saya tak belajar bisnes, tapi saya suka franchise. Jenis lipan ni memang satu impian saya dululah. Sebab dulu saya suka lepak kedai kopi, saya suka minum kopi. Bila saya tengok, saya lepak dekat Starbucks tu, saya cakap macam, okay, bestnya kalau ada boleh buka Starbucks ni atas nama sendiri. Itu Starbucks tu adalah contoh franchise. Apa lagi contoh franchise? KFC, McDonald, ini contoh franchise. Kalau dulu, benda ni relevan. Dia ni memang bagus sebab dia ada sistem yang sedia ada. Modal besar tapi overhead pun sangat besar. Sebab you ada pekerja, you kena bayar pekerja-pekerja tu. Overhead besar lah. So siapa yang ada modal besar boleh pergi ke jenis yang ketiga ni. Tapi untuk zaman sekarang ni, masa zaman pandemik ni, kita tak galakkan you buat ni tau. Okay. Apa jenis yang keempat pula? Dia. Macam terkena je dengan sekarang ni kan. Ini adalah yang terkini. Coronavirus. Coronavirus tu apa? Apa related coronavirus dengan kita punya MLM ni? Dia mudah berjangkit. Memang mudah berjangkit. Sebab itu rasa modal kecil, tanpa risiko, gandaan P2P, people to people. Saya cerita kepada Aziah cerita kepada adik-beradik dia 2 orang, adik-beradik dia pula cerita kepada jiran-jiran dia 3 orang, lepas tu dia beranak. So dia punya duplication tu sangat pantas. Okay, lepas tu dia ada sistem juga yang sedia ada, lepas tu dia boleh buat online, offline, lepas tu dia ada peluang yang adil, dan kita boleh sihat, kaya dan bebas bila kita buat benda ni sebab kita terselamat duduk online offline je kan. Okay, kalau you rasa semua benda ni adalah baru untuk you all, sama, saya pun baru. Bila kita berada di pandemik ni, kita rasa macam pilihan MLM adalah sangat tepat pada zaman sekarang. So, siapa setuju dengan saya, kita membuat pilihan yang tepat iaitu MLM business. Kalau setuju, type setuju. Virus laju. Betul. Laju virus sekarang ni. Bahaya. Kita tutup pun tetap kena. Kan? Setuju sangat. Kalau setuju, bagus. You setuju dengan saya. Dah tahu jenis bisnes dia. Kita mesti nak kena cari bisnes yang ikut trend. You dah tahu dah MLM ni bagus. Tapi MLM mana yang bagus untuk zaman sekarang ni? So make sure benda tu follow the trend. Trend apa yang sekarang ni? Cuba teka.
Cuba sharekan saya. Apalah, saya share. Ini adalah 3 mega trend yang you all kena ambil tahu. Untuk tahu MLM ni bagus, tapi dalam MLM tu you kena make sure ada 3 mega trend yang kita kena follow. Apa? Apa dia? First, network marketing. MLM memang network marketing lah. Yang kedua, online marketing. Sekarang ni kita tak boleh keluar, kita kena duduk rumah je. Kita belajar pun belajar melalui online. So kena ada online marketing. Yang ketiga, health and wellness. Health wellness sangat penting sekarang ni. So Forever Living ada ketiga-tiga ni, di mana MLM adalah jenis bisnes yang kita nak. Lepas tu Forever Living ada ketiga-tiga megatrend ni. Sangat best. So sangat setuju. Saya sangat setuju dan saya sangat suka. Alhamdulillah. So you all rasa bertuah tak? Berada di tempat yang betul sekarang ni. Okay. You all rasa MLM tu betul-betul satu industri yang boleh dipercayai ke? Betul ke manager ni cakap tahun 2020-2021 ni MLM ni adalah industri yang tepat? Kita dah bagi dah ni bisnes yang sesuai, kita dah bagi dah bisnes ni ikut trend, tapi ada juga orang tak percaya. Siapa tak percaya? Berani tak percaya dia dah masuk kelas yang betul ni. Kita nak tahu MLM tu apa. Okey, kita kena percaya. Ini bukti dia. Sebelum masuk 2020 lagi, Tun Mahathir dah bercakap dah. MLM akan menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk menjana pendapatan. Memang dahsyat Tun Mahathir ni kan. Dia boleh predict apa yang akan berlaku pada tahun 2020. And it's happened. Pada tahun 2020, ini adalah Kerajaan Akbar, MLM pilihan utama. Saya tak tipu. So apa yang saya share hari ini adalah sangat betul, dan pada tahun 2020 industri MLM sangat mencanak naik. So you all berada di tempat yang betul. So buka minda anda, buka hati anda untuk mempercayai bahawa MLM ni adalah satu industri yang boleh buat you all jadi jutawan, yang boleh buat you all jadi kaya raya. Alhamdulillah. InsyaAllah suatu hari nanti. Memang banyak dah terbukti kan. Okay, kita baru mukadimah ni. Mukadimah ni baru kita dah buka hati korang semua untuk mengenali MLM tu apa. Okay, dah ready untuk pergi next section. Next section tu kita akan tahu bila you dah masuk MLM ni you kena buat apa. Dah yakin, dah terbuka minda hati nak berjaya di Forever, nak berjaya di industri MLM ni macam mana? So lepas ni kita nak share. Next ilmu saya nak share adalah macam mana kita nak berjaya di Forever Living. Sebelum berjaya, ada satu benda you kena settle dulu. Apa dia? Konsep ini dia. Kenapa anda menyertai MLM? Okay, saya cerita saya dulu lah sebab ini hari ini peluang saya untuk bercerita kan. Kenapa saya menyertai MLM? Saya ada 4. Sebab apa saya nak sertai MLM? 1, sebab saya nak bantu mak ayah saya. Yang kedua, sebab saya nak bagi mak ayah saya duit. Lepas tu yang ketiga, yang kes tadi tu, yang 2018 tadi tu. Saya ada emergency cash sebanyak RM1,000 di dalam bank. Itu pun saya nak. Itu tujuan saya nak masuk MLM ni. Yang keempat, saya nak buat simpanan RM1,000 dalam akaun saya. Sebab saya rasa MLM ni adalah satu industri yang boleh bantu saya. So itu adalah kenapa saya sebab kenapa saya menyertai MLM. Okey, kita tengok survey kat sini. Kenapa anda menyertai MLM? First, sebab metodologi bisnes dan megatrend yang saya cerita tadi tu. Saya dah cerita semua, you all kata macam, okay, saya kena pilih MLM. Sebab tu saya nak sertai MLM. Yang kedua, gaji tidak mencukupi. Cari income tambahan. Siapa setuju dengan saya? Kita nak join MLM sebab kita tak cukup duit. Kita nak cari duit income lebih. Siapa setuju dengan saya? Say I. I cik. Ya. Ini adalah salah satu. Jangan saya minum jam. Betul. Bila kita nak sertai MLM ni, salah satu kenapa kita nak sertai dia sebab kita nak cari duit lebih, duit tambahan. Yang ketiga, nak mencapai impian. Siapa kat sini
sebelum you kena MLM, you ada impian. Impian nak pergi bercuti lah, impian nak pergi nak kerja mewah lah, nak impian nak pergi shopping benda branded lah. Siapa ada impian tu? Kalau you all ada impian tu, bagi saya 3. Betul. Semua orang ada impian. Tapi setakat you all bekerja tu, impian you all terlaksana tak? Saya bukan nak cakap apalah. Sebab kita bila kerja sendiri atau bekerja as ni, kita ada limitation. Kita tak boleh nak kata tersekat. Betul. Saya pun sama dulu. Saya ada banyak impian. Bila saya masuk Forever Living ni, lagilah macam bila leader saya kata, you tulislah impian you. Mula-mula tu nak percaya ke tak percaya ni. Tapi saya tulislah. So saya listkan saya punya impian. Banyak impian saya tahu. Maksud saya mula-mula join Forever Living ni. Kalau you all pun, you all jangan malu-malu, jangan segan-segan, tulislah impian. Tulis. Apa you all nak bila join Forever ni. Siapa tu? Tolong tutup sikit. Ada bunyi ni. Alright. Okay. Nak mencapai impian melalui MLM, insya-Allah boleh. Sebab benda ni terjadi kepada saya. Saya tulis semua impian saya dan salah satu impian saya dah tercapai pun, saya boleh bagi mak ayah saya di kampung RM1,000 sebulan. Itu impian saya. Saya adalah, kenapa saya nak menyertai MLM? Sebab itulah. Dan impian saya terlaksana. Alhamdulillah. So you all jangan berhenti berimpian di Forever Living ni lah. Beranikan diri untuk berimpian. Alhamdulillah. Okay. Yang keempat, kenapa anda menyertai MLM? Nak membantu pasangan. Okey, kat sini mungkin ada yang dah berumah tangga, ada yang boyfriend girlfriend tak kira. Kita tak nak boyfriend girlfriend tu. Kita nak yang halalnya, yang suami isterinya. Siapa kat sini yang ada impian untuk membantu pasangan dia? Bagi saya 4. Alhamdulillah ramai. So kalau betul lah you all nak bantu pasangan you all, buat sehabis baik dekat Forever Living ni. Sebab percayalah cakap saya, Forever Living boleh bantu anda untuk membantu pasangan. Membantu pasangan anda lah. Kalau boleh ajak je pasangan tu sekali join, bantu sama sekali join venture. Macam Cikgu Ayu, Cikgu Syah tu tengok. Bila join venture, macam tu makin setiap tahun honeymoon. You all tak nak ke? Mesti nak kan? So, kena buat Forever Living ni. Okay. Yang kelima, suka pada produk dan plan. Ini saya lah. Salah satu juga saya suka pada produk. Saya tak suka bisnes tapi saya suka produk. Saya suka produk Forever Living ni memang best. Salah satu kenapa saya join MLM. Yang keenam, boleh melancong package umrah. Ni paling best sekali. Siapa kat sini suka melancong? Bagi saya 6. Alhamdulillah. Okey, setakat ni impian you all tu nak melancong tu paling jauh pergi mana? Siapa kat sini boleh share kat saya? Mekah. Yeah. Mekah best, itu jawapan yang sangat best. Kita semua ada satu impian yang sama, iaitu kita nak pergi ke Mekah, kan? Betul. Tapi bila kita bekerja sendiri, kita ada limit untuk buat benda ni. Kita nak buat simpanan susah, sebab kita banyak komitmen. Lepas tu bila ada komitmen, kita ada fixed income yang tak boleh nak squeeze. So memang dah fix dah. So melalui MLM ni, insya-Allah you boleh buat melancong pergi ke Mekah ni. Ramai gila. New Zealand pun ada. Best. New Zealand pun saya suka pergi. Nanti kita boleh pergi New Zealand sama-sama. Okay, right. Bila dah tahu apa impian you all, kenapa you all nak sertai MLM ni. So, bila dah tahu apa you all nak, you all tulis impian you all tu, kenapa you all nak join Forever MLM, you all kena tahu ini juga, tanggapan terhadap MLM. Ini saya dululah. Benda ni adalah normal, general, normal, terjadi kepada semua orang. Tanggapan kita terhadap MLM, apa dia? Siapa boleh bantu saya? Ni. Susahlah buat MLM ni. Tak pandailah. Saya tak pandai bercakap lah. Tak bolehlah buat MLM ni. Siapa rasa MLM ni susah? Saya angkat tangan dulu. Sebab memang MLM ni susah untuk saya. Sebab saya tak pandai bercakap.
Saya dulu bekerja 9 tahun, bekerja sorang-sorang, bekerja di depan komputer, saya tak bergaul dengan orang. Saya bergaul pun bergaul dengan officer-officer yang tolong betulkan saya punya dokumen je. So bila saya berkomunikasi tu sangat terhad dan susah. So saya rasa MLM ni memang susah sebab bila buat MLM you memang kena bercakap. Betul ke tak? Setuju tak dengan saya? Kalau you all tak bercakap, memang susahlah jual MLM ni. Semua orang nak kena tahu apa produk yang you jual kan. Okey, tanggapan yang kedua, kena cari orang. Kena cari orang, saya tak suka jumpa orang. Kalau you all selalu jumpa benda ni, it's a normal tau sebenarnya. You tak kisahlah you buat MLM ke, you business apa ke, you memang kena jumpa orang. So bila ada orang kata, saya buat bisnes saya tak perlu jumpa orang. Itu adalah scam. Penipu sangat. So kita nak berjual beli, nak ada perniagaan, ada connection, memang kena dengan orang. Takkan dengan binatang kot. Betul tak? Memang dengan orang pun. Kena cari orang. Memang betul kita kena cari orang. Kita nak mati, nak meninggal pun kita kena cari orang. Yalah, orang untuk kuburkan kita. Betul tak? Setuju tak dengan saya? So you all jangan kata MLM je yang kena cari orang. Semua benda dekat hidup kita ni pun kena cari orang. So buka minda tu. Tanggapan terhadap MLM yang kena cari orang ni salah. Okey. Ini pun satu. Kalau nak buat bisnes, memanglah kena jual barang. So betul tak? So tanggapan terhadap MLM yang ketiga ni, jual barang dan tak suka menjual. Ini tanggapan orang dulu. Saya dulu pun sama, alah kena jual barang lah. Sebab kita tak tahu. Sebab bila kita MLM ni adalah bisnes. Bila bisnes memang kena jual barang. Bukan setakat jual impian je. Sebab dulu saya pernah bukan terlibat lah. Saya pernah attend satu bisnes BOP. Di situ memang dia tak cakap pun tak perlu jual barang, tapi dia jual impian. Impian tu pun barang juga sebenarnya. You all tak nampak je. Dia impian apa tau? Kereta Ferrari dia letak. Lepas tu rumah besar-besar dia letak. Itu pun barang juga tu. You kena jual impian. Tapi tanggapan terhadap MLM ni memang tak boleh nak cakap apa. Kita memang kena jual barang. Keempat, malu. Itu adalah saya. Dulu saya malu. So apa yang tanggapan-tanggapan ni memang betul. Terkena juga kat saya malu. Dulu saya malu nak maju MLM sebab saya rasa MLM ni macam yang seterusnya, low class. Saya malu nak share, saya malu nak bagi tahu kat semua orang. Saya kata saya malulah nak buat forever ni. Saya malu nak sharing aloe vera gel ni sebab saya rasa industri ni industri low class. Untuk orang-orang yang desperate nak duit. Itu dulu. Itu tanggapan terhadap MLM. Yang seterusnya, kena simpan stok. Ini memang selalu kita dengar kan, kena simpan stok kan. Kenapa kena simpan stok? Siapa boleh beritahu saya? Siapa kat sini ada pengalaman sebelum-sebelum ni buat MLM? Share kat saya, kenapa kena simpan stok? Stok tak laku? Bukan. Okey, nak tahu tak kenapa sebab dia? Sebab kalau you all tak beli stok, you all punya pangkat turun. Kalau you all tak beli stok, you all punya diskaun turun. Itulah yang dimomok-momokkan dengan dulu tu. Sebab kita setiap bulan kena beli stok, kena maintain dan kena nilah. Itu tanggapan orang kepada MLM. Sebab kita kena beli stok. Kalau stok tak cukup, diskaun turun, pangkat turun. Tapi kat Forever Living, kau tak beli setahun ke, kau tak beli 2 tahun ke, diskaun kau tetap sama. So, beza tak? So benda tu yang membezakan Forever Living dengan MLM yang lain. Tapi tanggapan ni memang kita kena bagi tahulah kat semua orang bahawa MLM, semua orang kat luar tu tahu bahawa MLM ni memang kena simpan stok. Tapi di Forever Living, tak perlu. You ada stok ke? Okay. You tak ada stok, okay. You ada stok lagi, okay. Sebab zaman-zaman sekarang ni memang kena ada stok. Sebab orang semua nak cepat. Saya ada orang WhatsApp saya, boleh tak hantar ni hari ni? Boleh tak hantar ni hari ni? Boleh tak saya nak aloe vera gel? Saya nak absorbency. Saya sekarang ni COVID, saya sesama. Saya nak ni. Semua nak cepat. So, bila semua nak cepat, kita memang kena ada ready stock dekat tangan. Okay? Alright. Yang ketujuh, kena buat loan. Man. Ini adalah pengalaman-pengalaman dululah. You all siapa yang pernah buat MLM dulu-dulu, memang untuk buat
untuk buat apa starting MLM je, you kena buat loan. Siap. Saya ada pengalaman ni. Sebab tu saya tahu. Sebab kawan saya siap sediakan borang dah. Dah borak-borak ni keluar duduk dekat meja, panggil upline dia tolong ni, tolong brainwash. Bila brainwash, lepas tu dah settle brainwash, dia bagi saya borang. Borang apa ni? Borang loan. Tanggapan tu betul dulu. Tapi di Forever Living tanggapan ni salah. So you all kena betulkan tanggapan-tanggapan ni. Semua ni adalah tanggapan yang orang di luar tu yang tahu pasal MLM. Tapi di Forever Living tak ada. Okay. Tanggapan yang terakhir, for MLM adalah penipu dan tertipu banyak kali. Siapa yang pernah join MLM sebelum ni memang you all akan rasa MLM ni adalah satu industri yang menipu. Actually bukan salah MLM tau. MLM tak salah pun. Yang salah tu adalah syarikatnya, yang salahnya adalah orangnya yang membuat bisnes tu. Masalahnya lagi apa? Cuba siapa boleh bagi tahu saya? Masalahnya lagi. Selalunya orang dalam syarikat lah, dia akan tukar-tukar apa dia punya syarat-syarat lah untuk requirement everything. So bila kita terkena dengan syarikat-syarikat macam ni, kita akan rasa MLM ni adalah penipu dan tertipu banyak kali. Okay, ini adalah antara tanggapan bila kita dah buat survey, ini adalah tanggapan terhadap MLM yang paling tinggi. Siapa yang rasa macam setuju dengan tanggapan-tanggapan ni, sila bagi saya setuju. Forever ni pun tipu juga, RM6 pun Forever bayar saya. Penipu betul Forever ni kan. Tetap bayar kita. Setuju. Betul. Tanggapan-tanggapan ni kita kena bergantung orang kat luar. Di Forever Living tak ada. Best tak Forever Living. So memang tanggapan ni adalah tanggapan yang dulu-dulu. Sebab dulu-dulu orang-orang dulu-dulu yang bisnes dulu-dulu, MLM yang dulu-dulu tu memang semua benda ni dia buat. Sekarang Forever Living insya-Allah tak. Okay. Kita nak beralih lagi. Nak berjaya di Forever Living, apa yang you kena buat? Siapa tahu produk apa? Ini logo apa ni? Emilia Roslan ni memang dahsyat betul lah. Kalau aku bagi hadiah kat kau, kau adalah orang paling pantas menjawab. Alert betul lah. Okay, nanti boleh claim hadiah dekat upline. Aduh, okay. Ni adalah lambang Mercedes. Lambang Mercedes. Siapa orang baru, you akan nampak lambang ni masa leader-leader you cerita kat you dulu. Lambang ni apa? Lambang ni adalah lambang tentang 3 faktor ataupun 3 ciri bisnes yang you kena ambil tahu sebelum you menceburi apa-apa bidang pun. Okay, dekat sini saya nak cerita pasal Forever Living lah. Sebab you sekarang ni berada di Forever Living kan. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia adalah yang pertama, syarikat. You kena tahu dulu syarikat dia apa. Syarikat dia buat apa latar belakang syarikat dia. So apa poin-poin penting yang you kena tahu bila you nak pilih syarikat. Ini ada 3. Dia mesti kukuh, dia mesti besar. Besar tu dia kena ada berada di 160 buah negara. Itu adalah Forever Living. Dia kena lama. Dia lebih daripada 40 tahun. Itu adalah Forever Living. So bila semua benda ni ada, so tepatlah tu syarikat yang you pilih. Sebab kita memang nak bisnes, kita memang kena pilih benda-benda ni. Kalau tak, kita dah bekerja bersusah payah buat benda, buat kerja semua kan. Last sekali company tu lingkup. Tak boleh nak bayar you. Tak boleh kan. So benda ni you akan ambil tahu. Kedua, apa dia? Produk. Apa benda yang kita kena tahu bila kita pilih produk pula? Ada 3 juga. Apa dia? Dia kena mesti ada ladang sendiri, dia mesti ada kilang sendiri, dia mesti jual sendiri. Sebab apa tahu? Benda ni mesti daripada sendiri. Sebab kita boleh dapat keuntungan yang sangat besar. Dan yang paling best sekali di Forever Living, dia ada 2 produk yang saya suka. Apa dia? Dia ada 2 produk yang killer produk. First, aloe vera. Yang kedua, lebah. 2 produk ni tak ada orang boleh ganti. Cuba cakap dia tak orang boleh ganti aloe vera. Daripada 5,000 tahun dulu, tak ada satu benda pun yang boleh ganti aloe vera. Lebah pun sama. Daripada 8,000 tahun dulu, tak ada satu binatang pun yang boleh tukar lebah tu. So you all nak cari bisnes yang mana lagi? Cari bisnes yang macam ni lah, yang tak ada berganti. Produk-produk yang sentiasa ada. Pilih produk yang betul-betul
kekal, wujud sampai bila-bila. Satu lagi yang saya suka produk Forever Living ni apa? Produk dia habis. Pakai habis, pakai habis. Bila pakai habis, pakai habis, pakai habis, maksudnya kat situ apa? Duit masuk, duit masuk, duit masuk, duit masuk. Itu saya suka juga. Dia bukan jenis yang kita beli, letak atas meja, lagi 1 tahun, macam itulah rupa dia. Lagi 2 tahun, macam itulah rupa dia. Lagi 3 tahun, macam itulah rupa dia. Sampai bila-bila, 5 tahun, 6 tahun, macam itulah rupa dia. Bila nak habis ni? You ada ke jumpa macam handphone ni setahun kemudian dia akan kecil 1 inci, kecil lagi 2 inci, kecil lagi 3 inci. Tak ada kan? Tak ada. Saya tak pernah lagi jumpa handphone yang boleh mengecil macam tu ikut tahun. So Forever Living produk dia boleh habis. Saya nak tanya you all. Ini Jackie CBM Jackie dia selalu cakap. Ada 2 bisnes dekat dunia ni, kalau you all buat, you mesti kaya. Apa dia? First kali, senjata. You jual senjata, benda ni benda yang jual senjata, senjata tu kan cepat habis kan. Takkan you dah beli senjata, you simpan je senjata tu. Kalau Rambo, sekali dia beli peluru tu, habis. Reload, dia kata. So memang jual senjata adalah you boleh kaya. Yang kedua apa? Yang kedua, selain senjata, dadah. Dadah adalah satu lagi produk yang kalau you jual, you memang kaya. Sebab dia pun cepat habis. Mana ada dadah orang tengok je. Orang hisap lah, orang cucuk lah, orang apalah, habis, dia nak lagi, dia beli lagi. So benda tu adalah benda yang repeat sale tinggi. So Forever Living pun sama, produk dia repeat sale tinggi. So you all kena pilih produk-produk yang macam ni. Forever Living ada benda tu. Okay. Ciri yang ketiga apa dia? Pelan pemasaran. Di Forever Living ada 3 konsep yang tidak sama dengan MLM lain, iaitu Forever Living dia tiada orang tengah, dia tiada PV, BV, UV, SV, LV, apa benda V lah. Itu adalah sistem point. Dan yang ketiga, dia tiada sistem pairing. Okay. Right, ini adalah benda secara ringkas yang saya nak cerita pasal 3 roda ni. Ada 3 faktor yang you kena ambil tahu. Nanti boleh tanya kepada sponsor you all untuk cerita lebih lanjut lagi dekat GEP nanti. GEP itu adalah Global Entrepreneur Presentation. Dia akan cerita lebih detail lagi. Okay, alright. Next, bila kita dah tahu syarikat Forever Living ni macam mana, apa yang kita kena tukar? Sikap. Sikap kita kena tukar kalau kita nak berjaya di Forever Living ni. Apa yang kita kena tukar? Lupakan pengalaman yang lepas. Kita bila berada di tempat yang baru, kita nak belajar benda baru, you all kena kosongkan gelas. Dia kalau gelas tu kosong, kita masuk air, kita masuk macam-macam, dia boleh ada lagi. Kalau gelas tu penuh, you masuklah apa-apa pun, tak masuk. Dia tak boleh nak masuk dalam gelas tu. So make sure, macam itulah juga kita. Bila kita berada di Forever Living ni, berada di MLM ni, yang baru yang awak tahu ni, kita kena absorb ilmu kan. So ilmu tu, kena kosongkan dulu gelas tu. So apa yang orang cerita, apa yang upline cerita, you boleh absorb dengan pantas. Okay. Sikap yang kedua, buat sekurang-kurangnya 1 tahun dan jangan putus asa. Untuk orang baru, buat sekurang-kurangnya 1 tahun tu, maksudnya you kena fulfill. 1 tahun tu ada berapa hari? 365 hari, guys. 365 hari tu maksudnya hari-hari. Bila dekat sini cakap buat sekurang-kurangnya 1 tahun, maksudnya hari-hari sharing. Fulfill 365 hari tu. Dia bukannya 365 hari, 1 minggu sekali sharing. Minggu kedua 1 sharing. Minggu ketiga 1 sharing. Itu belum setahun lagi, guys. Salah tu. So bila dah buat setahun, jangan putus asa. Okay? Alright. Sikap yang ketiga adalah harus ada keyakinan. You all kena yakin. Kalau you all tak yakin, macam mana you all nak yakinkan orang lain? Sikap yakin tu kena ada. Okay, right. Yang keempat, you all kena faham syarikat, produk dan pelan pemasaran. Bila you all faham, you all cepat hadam, dia boleh bantu you all untuk cepat closing.
So jangan ambil endah tau benda ni. So you kena cepat-cepat faham. Sebab itulah dalam kejap lagi saya akan cerita apa langkah-langkah you all kena buat untuk you all cepat faham syarikat, produk dan peluang pemasaran ni. Dia ambil masa 2 minggu je untuk you all faham. Okay. Alright, nanti saya akan cerita selanjutnya selepas ni. Okay. Yang kelima, lihat pada sejarah. Bila you all nak berubah, bila you all nak tahu sesuatu, you all kena rajin. Rajin apa? Rajinlah mengkaji, rajinlah belajar, rajinlah ambil tahu tentang sejarah syarikat, tentang sejarah produk kita, tentang sejarah plan marketing kita, tentang sejarah kejayaan dan pencapaian ABO dan upline dan leader-leader kita. Lihat pada sejarah tu, daripada sejarah tu dia boleh influence kita. Kita akan rasa macam, okay, Forever Living ni betul lah, dia boleh buat jadi kaya lah. Sebab Dato' Desmond tu berapa tahun je dah jutawan. Jackie tu dah berapa tahun dah jutawan. Cikgu Ayu pun sama. Kita dah lihat ni sejarah-sejarah tu. So kita akan rasa macam yakin dan dia boleh membantu kita. Okay? Alright. Itu saja sikap dia. Dan setakat ni, you yakin you boleh berjaya tak dekat Forever? Kalau yakin, tulis bantu yakin kat saya. Respon yakin sikit. Ramai yang yakin ni. Betul. Saya dulu pun yakin. Sebab tu saya setia di Forever Living ni. Walaupun saya punya perjalanan tu susah, tapi sebab saya yakin, saya setia. Saya tak berubah. Saya tetap ada kat sini. So you all pun boleh tengok leader-leader yang ada kat sini pun semuanya yakin dan setia tau. Okay. Keyakinan tu ada 4. Apa tu? Keyakinan tu pada diri sendiri. Keyakinan tu kepada upline. Keyakinan tu kepada downline, keyakinan tu kepada subline. Macam event kita hari ni lah. Event kita hari ni, kita ada banyak ni. Ada berapa ratus ni? 207 orang, Masya Allah. Bila you all yakin pada diri sendiri untuk masuk join kelas ni, bila you all yakin kepada upline you all, you ajar you all masuk, okay, upline hantar invitation, you all yakin kepada upline you all. Yakin 100%, yakin 200%. Jangan yakin 1%. Salah tu. You yakin kepada upline you all, ajak kepada kelas, masuk kelas ni. So, you dah yakin dah kepada upline. Yakin kepada downline. Ini satu lagi. Kita selalu cakap kan, downline saya ni malas lah. Downline saya ni masuk kelas tak nak lah. Downline saya ni, cuba cek diri sendiri dulu. Dulu Jackie selalu cakap saya, kalau upline you, kalau downline you ni sampah, yang ni pun you cerita sampah, yang ni pun sampah, yang ni pun sampah. So you tu siapa? Kita ni pengutip sampah lah. Kita pun sama lah tong sampah. Kita kutip sampah-sampah ni jadi downline kita. So kita kena yakin kepada downline kita. Jangan kata tak yakin. So jemput datang ke kelas macam hari ni, and then dalam satu lagi ni subline, Masya-Allah. Kita kena yakin kepada subline sebab kadang-kadang downline kita dia tak nak dengar cakap kita tau. Dia dengar cakap subline dia. Bila subline dia kata kau buatlah 5cc dapat ni. Okeylah aku nak buat. So kena percaya kepada subline. Macam sekarang ni alhamdulillah you all semua percaya kepada saya untuk sampaikan ilmu hari ni. Alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih kerana percaya kepada saya untuk sampaikan ilmu pada hari ini. So you all kena yakin pada diri sendiri, upline, downline dan subline. Okay, bila dah yakin, kena buat apa? Kita dah yakin ni. Diri sendiri dah yakin. Tapi bila awal-awal tu, kita jangan mendedahkan diri anda terlalu awal dan bersedia untuk menghadapi penolakan dari orang lain dan rasa kecewa. Okay. Ada beberapa orang di kehidupan kita ni, kita kena elak berkongsi tentang MLM ni. Biasanya siapa? Siapa mereka? First kali orang yang kita sayang lah. Orang yang kita sayang, orang yang sayang kita, selalunya dialah yang akan kata no. Kita share ni, balik rumah, husband tak tahu. Kita excited pergi kelas. Lepas tu beritahu dekat husband, Habi, hari ni saya bersemangat lah nak buat Forever. Forever tu adalah MLM tau. Saya nak buat lah sebab Cikgu Ayu, dia income dia 50,000, 60,000 sebulan. Saya nak buat. Tapi mereka ni sayang. Dia sayang you all. Dia akan cakap apa tau? Apa benda MLM ni?
Apa awak pun tahu kan MLM ni macam mana. Daripada panas membara tadi tu terus jadi macam seorang yang sayang sebab dia sayang kita, sebab itulah dia jadi macam tu. Kalau you all ada orang-orang yang sayang kita ni, kalau boleh jangan cerita dulu kat dia. Kita buat dulu. Kita buat underground dulu. Okay? Alright. Tapi saya bersyukur sangat sebab family saya sokong saya. Itu tak apalah, itu special case. Okay? Alright. Orang yang kedua adalah orang yang pernah gagal. So benda ni pun salah. Orang yang pernah gagal ni adalah antara orang-orang yang sebelum ni dia pernah buat bisnes, sebelum ni dia pernah buat MLM. Kalau you all tanya pendapat dia ni, you all rasa dia akan bagi jawapan apa? Tak boleh buat lah MLM ni. Kau kenapa nak buat MLM ni? Aku dah buat dah dulu. Tak jadi pun. So you all dah tanya kepada orang yang salah. Jangan tanya pada orang yang gagal. You all sepatutnya kena tanya pada orang yang berjaya. Siapa tu? Cikgu Ayu, CBM, Cikgu KB, CBM Abang Syarul, CBM Cikgu Diana, apa lagi CBM Cikgu Faizah, CBM Aning, CBM Cik La, CBM Haji Azwan, CBM Kak Ati. CBM tu orang yang dah berjaya tau. You all kena tanya orang-orang yang macam ni. Jangan tanya orang yang gagal. Jangan tanya orang yang sama juga dekat Forever Living ni, dia pernah buat 10 tahun tapi dia gagal. Dia tak pernah buat sebab apa? Sebab dia tak follow sistem kita. So dia gagal. Bila you all tanya dia Forever Living ni boleh buat tak? Confirm dia kata tak boleh buat. So jangan tanya kepada orang yang salah. Okay? Siapa orang yang ketiga? Ada 3 orang je. Orang yang ketiga adalah pengedar dari syarikat MLM lain. Ini memang confirm lah. Takkanlah syarikat MLM lain kata Forever Living ni bagus. Kan? Tak logik di akal. Dia buat bisnes dia ni. Lepas tu kita pula datang. Ash, datang sini sekejap. Tolong dengar marketing plan ni. Kita dengan harapan ni macam nak tarik dia lah. Dia tengah bersemangat dekat syarikat dia tu. Saya lah tu tengah bersemangat. And then you panggil saya. Saya kata, terus cerita. Kau tahu tak botol kuning ni apa-apa? Saya ni nak condemn senang je. Alah, botol kuning ni bukan bagus pun. Kau tak baca ke kat Facebook? Ada banyak orang cerita pasal produk ni. Kau daripada bersemangat tu, jadi tak bersemangat lagi dah. So, orang macam ni adalah orang-orang yang perlu korang elak kalau korang belum matang. Kalau korang dah matang, korang rasa macam mindset tu dah dahsyat dah. Orang luar tu cakap apa pun, aku tetap yakin dengan Forever Living ni, itu tak apa. Kalau orang-orang baru macam you all ni, sebab itulah you all ni dibawa untuk masuk ke kelas ni supaya you all tahu dah siapa antara orang-orang ni you all kena elak daripada bercerita. Okay? Kita dah masuk dah. Langkah-langkah untuk berjaya di Forever. Ini saya suka. Ni nak berjaya tak? Siapa nak dapat jadi jutawan di Forever Living ni? Siapa nak jadi jutawan, tulis jutawan kat situ. Ramai pun yang nak jadi jutawan ni. Ramai akhirnya, alhamdulillah. Nak jadi jutawan kena follow langkah ni. Sebab langkah ni Datuk Desmond dah buat dah. Dah ada sistem dah. So benda-benda ni dah proven dah. Daripada dulu lagi Datuk Desmond dah guna, daripada dulu lagi Datuk Desmond dah bagi kepada Cikgu Ayu, Cikgu Ayu turunkan kepada Abang Syarul, Abang Syarul turunkan kepada saya, macam ini susu galut kami lah, dan saya turunkan kepada Azia. Benda yang sama je langkah ni. So apa langkah-langkah untuk berjaya di Forever? Macam you all, orang baru, get ready. Ada 9 langkah. Saya nak cerita satu-satu. Okay? Dah ready langkah pertama? Kalau dah ready, tolong komen. Belia dah ready lah tu. Tangan dia dekat komputer. Okay. Kalau dah ready langkah 1, okay, tulis ready. Okay, kita dah masuk dalam langkah 1. Alright, apa langkah pertama yang kita kena buat? Okay, 3S. 3S ni adalah langkah yang kita kena belajar dan untuk berjaya di Forever ni. 3S ni apa? 3S tu adalah sponsoring. Sponsoring itu menaja. Kenapa kita kena menaja? Sebab kita nak bina rangkaian. Betul? Okey, 80% kat situ apa dia? Masa yang korang kena
spend untuk buat untuk berjaya lah masa. 80% you all kena spend masa you all seharian ataupun sebulan ataupun setahun. 80% masa tu digunakan untuk sponsoring. S yang kedua adalah selling. Selling ni kita nak menjual lah. Memanglah kita nak, bila kita bisnes ni kita nak ada untung. Sebab itulah kita kena ada selling. Selling ni masa yang kita boleh invest adalah 20% saja. Ingat tu. Okay, masa untuk sponsoring 80. Lepas tu selling pula 20, dah cukup dah 100. Okay, kata ada 3. Mana lagi nak letak lagi peratus yang seterusnya tu? Peratus yang seterusnya ini yang paling penting sekali. Servicing, memberi khidmat. Okay, you all nak berjaya, you all kena buat 200%. Buat 200% ni. 80, 20, 100. Jadilah 200%. So nak berjaya kena buat 200% ni tau. Semakin banyak buat 3S, semakin banyaklah leader you akan dapat. Sebab apa tau? Sebab dia ada calculation dia. Calculation dia apa? Hasil daripada kerja ni tadi, 80% masa you bagi untuk sponsoring, 20% you bagi kepada menjual, 100% you bagi kepada servicing, hasil dia you akan dapat 80 orang customer, 20 orang leader. Sebab itulah jangan berhenti buat kerja ni. Semakin banyak you buat 3S, semakin banyak you akan jumpa leader. Sebab tak semua orang akan jadi leader. Okay, jangan berhenti buat 3S ni. Alright. Faham? Langkah pertama. Okay, kita pergi ke langkah kedua pula. Langkah kedua adalah gunakan kaedah ABC. Orang baru memang kena guna kaedah ABC ni. ABC ni bukan ais batu campur ya. Bukan. Dia bukan ais batu campur. Jangan tertipu. ABC ni adalah kaedah dia di mana kita mengguna pengaruh A untuk kita pengaruh C. A tu apa? B tu apa? C tu apa? Sebab kita tahu kita ni jenis yang suka eager. Bila kita dapat sesuatu tu kita akan bekerja keras. Kerja sampai lupa benda tu tak ada hasil pun. So, bila ada guna kaedah ABC ni, you akan guna kaedah yang betul. Di mana you akan guna pengaruh A untuk closing C. Apa A tu? Okay. A tu adalah advisor. Advisor tu adalah upline. Contoh upline ada ataupun peralatan perniagaan seperti YouTube Forever Living ke ataupun marketing tools lah selalunya lah. Okay, ada risalah, ada CD, itu adalah advisor. Macam contoh sekarang ni online, kita selalunya akan bagi YouTube link kan. Itu adalah salah satu advisor. You kena bagi tahu apa isi kandungan tu. Jangan main hantar je. Kita nak pengaruh orang ni, kena buat copywriting yang cantik-cantik sikit. Jangan malas. Okay. Sebab bila ada pengaruh, dia akan membuka link tu dan tengok link tu. Kalau you tak ada copywriting yang cantik, dia kata apa benda lah link yang kau hantar ni. Dia tak buka pun. Okay. Alright. Okay, T-up ni kejap lagi saya cerita. B apa? B adalah bridge. Bridge tu adalah jabatan menghubungkan advisor kepada C. Okay, bridge tu adalah kita lah. Atau you all lah, orang-orang baru. So, anda adalah B. Okay, orang yang C ni apa? C adalah customer. Customer tu adalah partner kita ataupun prospek kita. So, benda langkah ABC ni memang kita kena guna pakai. Untuk orang baru, anda digalakkan untuk pakai kaedah ABC ni. Tapi bukan selama-lamanya ya. Bukan selama-lamanya. Kalau boleh 5 kali pun cukup lah untuk advisor you ni follow you. You kena cepat-cepat independence. Okay? Okay, apa yang saya nak share kat sini adalah satu yang T-up ni tadi. Ni T-up nampak T-up. Okay, bila kita nak cerita kepada prospek, you sebagai bridge, sebagai jabatan yang menghubungkan advisor ke customer, you kena T-up advisor dengan betul. You kena T-up advisor. Siapa advisor you ni? Macam Cikgu Ayu. You kena T-up Cikgu Ayu. Siapa Cikgu Ayu tu? Dia CBM. Dia income besar macam ni. Dia ni. Besarkan advisor tu. Barulah customer dan prospek kita, partner yang kita nak tu, dia respect kepada advisor. Pengaruh tu bila dia rasa macam dahsyat betul advisor ni. So bila apa je dia cakap, dia terus absorb. Sebab itulah kita kena guna pengaruh. Kena pandai. Say, okay? Alright. Cikgu Ayu ni kecil tapi income dia besar. Betul. Ada kelakar. Okay, alright. Gunakan
pengaruh Cikgu Ayu tu tau. Kalau you all ni adalah direct downline Cikgu Ayu, guna pengaruh Cikgu Ayu tu. Memang dahsyat. Letak je dia, confirm boleh closing lah. Rugi kalau guna pengaruh tu. Okay. Next, langkah yang seterusnya. Okay, siapa dah dapat daripada langkah 1, langkah 2 tadi, boleh ikut tak? Kalau boleh ikut, bagi saya boleh. Alhamdulillah. Okay, ada 2 langkah. Okay, bagus. Baguslah apa student hari ni dia boleh follow. Okay, right. Okay, langkah yang seterusnya. Langkah untuk berjaya di Forever. Apa dia? Nampak gambar tu? Senaraikan nama prospek yang hendak ditaja. Okay, ini yang you all kena buat. Saya dah sebut dah. You all kena buat. Kena buat senarai nama prospek yang hendak ditaja. Berapa orang? Kalau boleh 50 hingga 100 nama orang yang you all nak prospekkan. You all nak prospekkan. You all nak perkenalkan lah pasal Forever Living ni. So minimum dia 50 hingga 100 orang. Mana dah dapat 50 dan 100 orang tu? Telefon korang kan ada contact list tu. So cuba tengok contact list. Cuba tengok telefon masing-masing. Bagi kat saya berapa orang contact list you all yang ada sekarang ni. Cepat. Bagi saya senarai contact number yang ada dalam phone masing-masing. Cikgu KB 1000. Zuriani 1257. Masya Allah, ramai ya. Ramai kawan, bagus. Lagi? Takkan 2 je. Cepat. Ini adalah 365 Pauline. Pauline, Nur Razlin 400. Kena banyak kawan lagi ni. Saya rasa ini mesti tak save nombor ni kan. You kena rajin-rajin save nombor. Okay. Azila 10 ya ke, boleh percaya. Mesti phone baru tukar kot phone ni. Tu yang dah 10 je tu. Ada tak? Alright, okay. Kalau tak sampai 100, tak sampai orang tu, kena banyakkan. Kena pandai cari prospek kat mana. Kalau tak ada kat phone, Facebook ada. Kalau tak ada kat Facebook, Instagram ada. Kalau tak ada Instagram, TikTok ada. Okay? Alright, ada banyak cara untuk kita dapatkan prospek. Tapi make sure 50 hingga 100 prospek nama tu kena buat. Okay, kita sebagai orang yang nak cari prospek ni, jangan tilik nasib. Kongsi peluang kepada semua orang. Kita masih nak tengok scroll tu kan, scroll phone number tu kan, kita dah buat prospecting list ni 50 orang. Dia ni tak boleh lah. Dia ni tak ada duit lah ni. Dia ni malas lah. Dia ni tak boleh. Dia ni tak boleh. Lalas kan daripada 1000 list tu, ada tinggal 1 je. Sebab 1 tu je you rasa macam dia ni bagus. So kerja kita jangan tilik nasib. Kita kongsi peluang kepada semua orang. Saya rezeki saya tadi kan dah cakap, saya ni pemalu orangnya. Saya ni tak ada kawan. Tapi rezeki dia, upline saya, dia tak tilik nasib saya tau. Dia bagi tahu je, guna produk ni, minum, you guarantee bagus. So, kalau dia tilik nasib, dia mesti tak bagi share benda tu kat saya. Sebab dia tahu, saya tak suka MLM. So, kerja je, jangan tilik nasib. Kongsi peluang pada semua orang. Okay? Alright. Seterusnya, rules 80-20. Ni rules yang apa, rules 20, 80-20 macam rules tadi lah. You buat kerja, rules ni 80 akan jadi orang tu kemungkinan besar akan join Forever. Lagi 20% tu mungkin tak, sebab bukan semua orang nak sertai Forever. Ni you kena tahulah ni rules ni. Rules ni kat mana-mana pun you buatlah apa-apa pun kerja, rules 80-20 ni memang you kena follow. Okay, alright. 4 kata tidak, mesti ada 1 yes. So you kena mindset, letak dalam kepala ni. You dah share dah 4 orang. 4 orang reject. Ni reject. Say no. Orang yang kelima tu yes, say yes. Kalau you all tak ada mindset tu, orang yang keempat you terus stop. Malahlah aku, sebab aku dah share dah kepada 4 orang, 4 kata no. So kita dah letak dah kat sini. Datuk dah start dah started dah kat sini. 4 kata tidak, mesti ada seorang kata yes. Orang yang kelima tu, kalau dulu saya bukan dapat 4 tau, saya dapat 10. You buat 10 orang reject, orang yang ke-11 tu yang nak buat. So kita kena ada mindset
tu. Jangan berhenti. Teruskan. Last kali, bila prospek kata tidak, kita kena cakap apa? Kita kena cakap next. Dia kata, aku tak nak lah. Aku tak nak buat forever living dengan kau. Tak apa. Say next. So kita nak kuatkan diri kita. So saya dah ajar ni Jangan nanti tiba-tiba you all kata kat upline you all kata dia ni tak nak lah, dia ni tak nak lah. Lepas tu give up. I tak nak buat lah forever sebab you all kena mindset dalam diri you all. Kata bila orang kata tidak aja, next. Tak apa. Aku tak nak tak nak emo. Tak nak emo dengan orang-orang ni. So teruskan. So itu adalah motivation. Okay, siapa setuju dengan langkah 3 ni? Siapa yang okay dengan langkah 3 ni? Sila bagi saya 3. Right? Terus buat tau. Habis kelas ni terus buat. Jangan tak buat you all orang baru ni memang kena buat ni. Langkah-langkah ni. Okay, langkah seterusnya apa? Langkah untuk berjaya di forever. Langkah seterusnya, ambil masa 7 hingga 14 hari, 2 minggu saja. Tadi saya cakap kan tadi saya ada cakap ada kena faham 2 minggu. Dalam masa 2 minggu faham apa? Faham tentang syarikat, faham tentang produk, faham tentang plan marketing. 7 hari hingga 14 hari kena tahu tentang one-to-one GEP dan demo produk. Dalam masa 14 hari ni, dalam masa 2 minggu ni, you kena pandai buat one-to-one. One-to-one ni maksudnya seorang-seorang lah. Bukannya 1-10, bukannya 1-12, 1-11, 1-800. No. Kita nak one-to-one. Maksudnya seorang-seorang lah. Tak perlu nak buat Zoom, nak panggil 800 orang baru nak buat. No. Buat one-to-one GEP dan demo produk. Okay. Dekat sini kita dah cakap dah, dalam seminggu kena dengar 5 kali GEP dan demo produk. Sebab apa tau? Sebab dia ada kenapa. Kenapa kita kena buat macam ni. GEP bila kita dengar sekali dalam masa 24 jam, kita akan ingat 20%. Rules lagi rules 20-80 kan. Satu GEP you dengar dalam masa 24 jam, you akan ingat 20% je isi kandungan dia. Bila you dengar 5 kali GEP, 5 kali demo produk, insya-Allah you akan ingat 80% daripada perkongsiannya. So, jangan culas. Jangan tak buat. So, maksudnya seminggu dengar 5 GEP. You all suka GEP daripada Cikgu Ayu ke? Ada banyak tau. Ada banyak sangat GEP. So, you boleh minta kepada upline masing-masing. Cikgu KB ada, Cikgu Ayu ada, Cikgu Diana ada, Abang Syarul ada, semua ada. Leader-leader kita semua ada GEP. So, ambil je mana satu, dengar. 5 kali dengar. Dengar. Supaya benda tu meresap masuk ke kepala otak kita. Okay. Alright. Ingat dah hafal 100%. Macam kita dulu offline, kita ada paper. Kita tak ada record guna audio dan sound. So kita bila dengar GEP, leader kita bentang, paper tu leader bagi kat kita. Kita pegang paper tu, kita simpan sampai bila-bila. Kalau tak percaya, boleh tanya kepada leader masing-masing. Leader you all yang sekarang yang taja you all kan, yang bawa you all masuk kelas ni, tanya dia. Dulu you all present GEP macam mana? Dia tak ada dah, online ni tak ada. So you all tu kena bersyukur lah. Okay. So ingat dah hafal 100%, cepat berdikari. Bila cepat berdikari, cepat untung duit. Sebab tu tadi saya cakap, Datuk Desmond cakap, you kena buat 2 minggu je. Tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, you asyik nak absorb. Kerja tak ada, duit pun tak ada. Sebab apa tahu? Bila kita absorb, kita ada buat tindakan, kita ada menjual. Bila ada menjual, kita ada untung. Betul? Right. Okay. Yang ketiga, sambil buat, sambil belajar. Tak perlu belajar semua baru bermula. Betul. Tak perlu nak tahu semua baru nak buat. Saya ni adalah jenis yang macam tu. Saya ni tak boleh belajar sekat-sekat. Kena belajar A to Z baru saya boleh buat. Lambat. Jangan ada sikap macam tu di Forever Living. You dapat je apa upline you ajar, terus apply. Okay? Alright. Siapa setuju dengan saya? Siapa okay? Respon 4. Lunyai dah kertas tu. Betul. Leader-leader memang dah lunyai dah. Tak jumpa dah. Boleh tak dalam frame. Okay, Alhamdulillah ramai kongsi 4. Okay.
Kita pergi ke langkah yang kelima untuk berjaya. Apa dia? Ready? Okay, langkah kelima adalah guna semua produk dulu untuk diri sendiri. Ini adalah langkah yang kelima untuk berjaya. You all kena guna semua produk. Bukan satu produk, bukan dua produk, bukan tiga produk, tapi semua produk. You kena try. Sebagai orang baru, you kena try semua. Sebab dulu, masa kita orang dulu-dulu, kita ada satu set tu. Nama set tu adalah Touch of Forever. Dalam Touch of Forever tu, dia ada 24 jenis produk yang you boleh try satu-satu. Sebab itulah, kalau dulu beli satu set tu, kita terus VIP. Bila dah VIP tu, kita boleh try satu-satulah produk tu. Bila orang tanya, macam ni, produk ni macam mana? Kita boleh tahu dah sebab kita dah try. So sebab tu, you all kena guna semua produk. Dan bila you all dah semua guna produk, you all pilih produk yang paling sesuai dan paling you all gemari. Kalau dulu Cikgu Ayu sampai sekarang saya ingat, daripada semua produk yang you all suka tu, pilih 5 dia cakap. So sama jugalah, pilih produk yang paling disukai dan digemari tu, pilih 5. So boleh pilih. So saya minta bantuan semua, pilih tulis dekat chat 5 produk yang korang paling suka. Mestin baru 1, saya nak 5. Pauline ni yang baru kan. Tadi dia ada bagi tahu dia orang baru. So mungkin limit lah. So lepas ni kena guna banyak produk tau. Tengok tu CBM Syarul, AVG, Peaches, Nectar, Pemestin, RTC. Okay. Cikgu KB penuh. Banyak ni yang tak cukup ni. You all kena penuhkan 5. Okay. Alright, cantik. Alright, dah pilih 5. Apa you all kena buat? Kongsi produk lebih mudah daripada jual produk. Sebab itulah kita nak you all guna produk. Bila you all guna produk, you all berkongsi itu dengan lebih ikhlas. Kita bercerita tu dengan lebih sincere kan bahasa Inggerisnya. Kalau tak faham bahasa Melayunya lah. Sincere tu maksudnya dari hati. Bila kita sharing tu orang tu macam touching macam aku nak cubalah produk ni bagus betul lah kat kau. Kulit kau pun cantik. Terus jadi next. Jadilah diri anda sendiri sebagai duta dan testimoni produk. Sebab closing rate untuk orang yang jadi duta dan testimoni produk ni sangat tinggi. You boleh tengok contoh Cik La. Cik La tu daripada sehat, sekarang ni dah semakin sehat. Tengok macam mana dia closing. Kulit cantik semua kan. So semua orang percaya je sebab aku nampak testimoni. So dia dah jadi duta untuk diri dia sendiri. So you all orang baru, kena guna semua produk, pilih 5 produk yang you all suka, daripada 5 tu kongsi, daripada kongsi tu jadilah duta. Okay? Alright. Faham ke faham? Kalau faham boleh bagi saya 5. Setakat ni kalau okay. Alhamdulillah. Okay, right. Kita nak pergi ke next step. Kita ada 9 kan? Ada lagi 4. So yang ke-6, langkah untuk berjaya, cepat-cepat guna dan beli marketing tools. Okay, alright. First kali kita nak cepat-cepat guna yang free dulu. Beli tu kemudian guna free. Apa yang free tu? Free tu Forever Living dia ada bagi kita apps yang baru, Forever to You. Lepas tu Forever Living pun ada YouTube rasmi, kita ada Facebook rasmi, kita ada Instagram rasmi. Gunakan marketing tools ni. Jangan sia-siakan. Forever Living dah invest banyak duit untuk buat apps. Share dekat orang. Sebab dekat apps tu ada macam-macam. Bukan setakat nak order barang je tau. Ada GEP, GEP Cikgu Ayu ada dalam tu, GEP CBM Rawani ada dalam tu, GEP CBM Mizah ada, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Cina pun ada. So guna sebaik mungkin dalam Forever Apps to You tu. Lepas tu YouTube pun sama. YouTube rasmi Forever pun ada. So nanti boleh minta link dengan upline masing-masing. Sebab apa tau? Sebab dia boleh bantu kita. Kita boleh mula belajar mengikut jadual aktiviti. Belajar hingga anda boleh buat sendiri. Maksudnya, you ambil, bukan suruh you belajar buat apps, tak.
buat apps tu mahal. So maksudnya you belajar sendiri untuk buat YouTube, belajar sendiri untuk buat Facebook, sharing pasal Forever Living, buat Instagram. So daripada marketing tools tadi tu, you ambil, you buat YouTube, you masuk dalam tu. You ambil, you buat dia punya ilmu-ilmu ataupun tools tadi tu masuk dalam you punya Facebook. So kena buat sendiri tu. Okay. Alright, lepas guna benda yang free, kena beli. Ni dia. Kena beli buku GEP, you kena beli alat-alat online offline, you kena beli set demo, you kena beli sampel, you kena beli produk business testimonial. Dulu ada satu buku. So buku tu boleh tanya kepada apply masing-masing. Lepas tu ada kamus 220 penyakit. Ini ada dalam 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Inggeris. Kamus 220 ni memang bagus. Kami pun ada juga rasanya. So dalam bilik kot ada. So benda tu macam-macam penyakit. So you all boleh refer dekat situ. So nak dapatkan buku tu boleh contact apply masing-masing. Okay. Lepas tu you all kena belajar kira sisi dan smart sisi. Macam mana nak belajar kira sisi dan smart sisi ni? Dekat web lah. So boleh apply nanti Okay, simpan stok yang mencukupi mengikut peringkat. Ini tadi saya ada cerita pada awal-awal tadi tu, tanggapan kepada MLM, kena simpan stok. Okay, Forever Living memang kena simpan stok untuk masa-masa sekarang. Sebab customer semua nak cepat. Semua barang nak ready stock. Kalau sebab kita bila pandemik dan COVID ni, dia semua benda jadi lambat tau. So bila kerja lambat ni, kita kena smart, kena bijak. Maksud bijak tu kita kena simpan stok. Tapi simpan stok tu kena ikut peringkat dia. Forever Living ni dah sedia dah. Ada 3 peringkat untuk you all simpan stok. 1, peringkat belajar. Peringkat belajar tu adalah 3 hingga 5 sisi stok. Lepas tu peringkat mencabar. Peringkat mencabar tu maksudnya macam sekarang lah, mencabarlah ni. Sebab you ada ramai pelanggan, you ada ramai customer, you ada ramai ahli-ahli downline bawah you yang nak produk. So you kena ada produk 5 sisi sehingga 15 sisi. Peringkat yang terakhir adalah peringkat mencapai. Peringkat mencapai ni kita ada benda yang kita nak capaikan. Maksudnya mencabar tadi tu, kalau you nak supervisor ke, you nak kena sediakan stok ataupun customer you ramai, lepas tu mencapai tu, macam contoh, bila you nak capai sesuatu, you kena pegang stok 15 sisi sehingga 25 sisi. So sebagai orang baru, tak perlu dulu pegang pegang stok banyak-banyak, tetapi saya selalu sarankan untuk simpan stok at least 2 sisi. 2 sisi tu pun tak boleh sembarangan produk. You kena check produk apa yang laris dekat dekat marketing you all. Kalau you all rasa AVG tu adalah produk laris, belilah produk AVG. Jangan pula you rasa produk laris AVG tapi simpan stok tu gel. Macam mana nak habis? Tak habislah. So stok tu kena follow kehendak customer masing-masing. Alright. Okay. Faham sekarang? Kita pergi ke next langkah. Langkah seterusnya, ini langkah yang paling penting. Tapi kenapa nombor 7? Langkah ini memang langkah yang paling penting sekali. Tetapkan impian dan tentukan matlamat. Bila you ada impian, bila you ada matlamat, barulah langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6 baru berjalan. Kalau you tak ada impian, you tak ada matlamat, langkah 1 sampai langkah 6 tak jalan. So ini sangat penting dan sangat utama. So you kena ada matlamat yang jelas. Jelas tu kat sini, you kena ada masa dan tarikh untuk mencapai impian dan matlamat itu. Contoh saya bagi kat sini. Jadi manager secepat mungkin. Awak rasa matlamat ni jelas tak? Siapa setuju dengan saya? Matlamat ni sangat jelas lah. Siapa setuju dengan saya? Matlamat ni tak jelas. Ada pangkal dekat situ kan. Matlamat kena jelas. Kena ada masa dan tarikh. Contoh dia jadi macam ni. Saya ingin mencapai Recognized Manager pada 21 November 2021. Dia jelas dan dia ada time frame. You kena buat satu matlamat tu kena ada time frame dia. Kena ada masa dan tarikh dia. Saya bagi contoh yang kedua. Nak buat mak ayah gembira.
Nak buat mak ayah gembira macam mana? Ni saya bagi contoh. Simpan tunai terkumpul 14,000 pada 15 Disember 2021. Untuk apa? Itu nanti you all tahulah, untuk repair apa dapur ke, untuk bagi mak ayah duit untuk pergi umrah ke. So benda tu kena jelas. Kena ada masa dia, time frame dia, supaya kita boleh tahu bila benda tu nak capai. So make sure lepas ni buat matlamat masing-masing, tentukan impian anda, tentukan matlamat anda, barulah step 1 tadi sampai step 6 tadi tu synchronize. Okay? Alright. Satu lagi. Belum habis lagi untuk matlamat ni. Matlamat ni ada matlamat harian, matlamat mingguan dan matlamat bulanan. So benda ni nanti you boleh go through lagi lebih detail. Sebab matlamat ni memang kena ada harian dia. Apa yang kita kena buat hari-hari, apa yang kita kena buat seminggu, apa yang kita buat dalam masa sebulan untuk capaikan matlamat kita tadi. Okay? Okay, di Forever Living ni kita tak kejar pin, kita tak kejar pangkat, kita kejar insentif. So, untuk matlamat tadi tu, kalau boleh, you kena emphasize ataupun kena bagi matlamat tu untuk insentif. Itu lagi cantik. Saya nak F2D level 1 pada Disember 2021. Sebab bila you kejar insentif, pin akan datang sekali. Percayalah kat saya. Sebab ini adalah benda yang proven. Kita kejar insentif, pangkat naik. Kita kejar insentif, pangkat naik. So make sure you kejar insentif tau. Okay, next kali. Untuk orang-orang baru macam you all ni, you all kena sentiasa melebar. Buka line, lebar dulu sehingga assistant manager. Bila you all dah assistant manager, baru you all buat line mendalam. Ingat Okay, ini ada satu ilmu juga ni, out of 4. Nanti you all minta upline you all untuk belajar benda ni. So untuk orang baru, buka line dulu. Sebab apa kena buka line? Nanti saya cerita kenapa, sebab dia. Okay, next. Fokus 3 hingga 6 bulan untuk mencapai pangkat manager. Ini yang tadi tu, kenapa kita kena buka line. Sebab bila kita buka line, kita fokus 3-6 bulan tu untuk capai manager. Macam mana? Nanti saya tunjuk cara dia. Alright. Matlamat muktamad di Forever Living ada 3. Matlamat dia, ni muktamad. Bukan manager, bukan supervisor, bukan assistant manager, bukan VIP ataupun assistant supervisor, bukan. Matlamat utama dia adalah F2D, Forever to Drive, tabung kereta, chairman bonus manager, kita tarik cek tabung dunia, lepas tu GLT, Global Leadership Team, GLT tu. So untuk tahu apa benda insentif-insentif ni, nanti you all kena join kelas insentif. Kat situ nanti leader-leader you all akan ajar you all lebih mendalam tentang insentif ni. Tapi matlamat kita yang ni, ultimate dia. Okay, so sekarang ni saya nak pergi ke saya nak bagi you all ilmu yang saya dapat daripada Datuk Desmond. Fokus 3 hingga 6 bulan untuk mencapai manager. Okay, siapa nak benda ni? Kalau nak, tolong reply, tolong respon saya nak. Alright, alhamdulillah ramai orang nak ni. Best. Semua nak jadi manager, semuanya nak, tapi manager bukan destinasi terakhir anda. Destinasi dia dah banyak lagi, tapi bila di Forever Living kita dapat diskaun yang sangat besar, 48%. Siapa tak nak kan? Saya pun nak. Sebab itulah saya nak manager, sebab dia nak diskaun banyak. Alright, ready? Ini dia ilmu yang saya dapat daripada Datuk Desmond. Okay, ready Okay, AS you ada license untuk menaja. Bila you ada license untuk menaja, kita untuk upgrade menjadi supervisor, you kena ada 25cc. Naik pangkat di Forever Living ni 2 bulan terkumpul. So kat sini saya nak bagi contoh, buka line 12 orang. Setiap 12 orang AS ni dia buat 2cc. 12 orang 12 darab 2 ada 24cc. Kita buat 1cc sebab nak guna sendiri. 24 campur 1, 25. Supervisor dalam masa 1 bulan. Tapi Forever Living bagi kita masa 2 bulan untuk naik pangkat. So maksudnya dalam bulan pertama you boleh buat 12 orang 1cc, you 1cc. Next month 12 orang buat 1cc, you all buat 1cc. So maksudnya kat situ ada terkumpul 25cc. Okay. Kalau
korang boleh buat 12 VIP dalam masa 1 bulan. Kat sini ada overriding 30%. 1820 ni adalah nilai 2 sisi VIP tadi kan. So 1820 darab dengan 30, dekat sini you all ada bonus RM546 untuk seorang VIP yang upgrade. So kat sini tadi kan saya kata ada 12 kan. So 12 AS darab dengan bonus overriding tadi ada RM6,552. Wow. Siapa rasa wow, bagi saya respon wow. Baru AS boleh dapat 6,000. Kalau tadi you guna teknik apa bahagi 2, still dapat 3,000 lebih, 3,300. 12 orang je. Nak jadi manager tak? So cepat cari 12 orang, ajar mereka untuk jadi AS. Okay? Alright. Orang baru kena dengar ni. Orang baru mesti kena kejar statement. Sebab kita nak bina pengaruh. Itulah pengaruh tadi tu. Pengaruh kita salah satu dia statement. Kita kena ada statement tu. Bila orang tengok, uish, engkau baru sebulan dah 3,000. Ya, Forever Living ni boleh. Orang tak terpengaruh ke? Mesti terpengaruh punya. Okeylah, aku nak buat jugalah. So orang baru, make sure you kena kejar statement tau. Ni cara saya nak bagi ni. Okay. And then, macam mana nak jadi manager? Okay. You duplicate 2 hingga 3 downline you yang you taja tadi ni. Dua orang ni daripada 12 ni, you ajar dia duplicate benda yang sama. So seorang ni buat 25 cc, seorang ni buat 25 cc, seorang lagi buat 25 cc dalam masa 3 bulan dah jadi AM. You naik AM. Okay. Belum manager lagi kan? Tapi saya kata kat sini fokus 3 hingga 6 bulan. Alright. So kat sini you duplicate lagi untuk orang 4 hingga 5 orang downline. So 25 cc bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Kan kita, mula-mula kita yang start dulu, 25 cc betul? Lepas tu, 25, 25, 25, 25, 25, tak termasuk kita yang awal-awal tadi pun dah manager. So you all rasa logik ke tak logik? Fokus 3 bulan, 6 bulan, 3 hingga 6 bulan ni boleh capai pangkat manager. Siapa kata logik? Bagi saya logik. Logik. Betul. Emilia, you logik kan? Kita nak Emilia cabar dia dalam masa 3 hingga 6 bulan ni dia boleh capai manager. Boleh Emilia? On. Boleh. Alhamdulillah, bagus. Dah ada ni, saya bagi cara dah ni. Follow. Okay. Bila you all dah manager, you all nak tahu tak? Income you all dapat apa kalau you all buat benda yang sama? Nak tahu? Bila kita dah manager, overriding lagi besar. Seorang AS yang kita buat, kita ada bonus RM782.60. Masya Allah. Kalau 12 orang kat situ saja, ada RM9,391.20. You all tak nak ke jadi manager? Buat benda yang sama, kita taja 12 orang MVP, kita dapat RM9,000. Belum lagi kita duplicate orang bawah tu, buat kerja yang sama macam kita buat. Dekat sini saya bagi satu line je. Satu AS ni duplicate kerja kita. Bila kita dah manager, kita ada overriding dengan kita punya AS. Macam tadi tu, you tak ada overriding sebab AS dengan AS tak ada overriding. 35 tolak 35 kosong. So kat sini, dia ada overriding. 48 manager, you dah dah AS 30%. So kat sini ada 35% sebab you buat 5 cc kan. 35% ada 13% kat sini. So 25 cc darab 910 darab 13% ada RM2,957.50 kat situ. Wow. Baru seorang. Kita buat 9,000. Downline kita buat 3,000. Berapa ribu dah kat situ? Memang logik sangat manager boleh capai 10,000 ke atas. So benda ni you follow je. 3 hingga 6 bulan mesti capai. Sebab ilmu ni daripada Datuk Desmond tau. Saya tengok ni macam wow, kita kena ajar semua ni. Alright. Kepada PC-PC kita dan VIP-VIP kita. Okay. Sekarang ni dah faham ke belum? Kalau dah faham boleh bagi saya faham. Sikit lagi. Sikit lagi. Okay, right. Next, langkah yang ke-8.
Langkah ini adalah seperti nasihat je lah. Dia bukan langkah apa sangat pun. Kita ada kena bagi you all nasihat supaya you all kena lindungi harga pasaran produk Forever Living. Apa itu maksud dia? Maksud dia, you jangan buang harga. Kita akan jumpa ramai orang suka beli borong. I nak beli borong 30 botol aloe vera gel boleh, tapi you bagi harga you boleh. Kita sebagai MBO jangan sekali-kali buang harga. Kalau you all betul-betul nak buang harga, bagi diskaun. Salah, bagi free. Kalau betul-betul nak buang harga, sedekah je. Cakap. Itu lagi afdal daripada you all buang harga. Kacau market orang lain. Tak, kesian orang lain. Next, tidak memberi diskaun sewenangnya. Diskaun ahli. Ini selalu terjadi bila kita dengan family. Family members lah, kawan-kawan rapat lah, selalulah. Kau kan ahli, kau bagilah aku 30% harga kau tu. Selalu tak? Memang selalu. Sebagai ahli, kita kena jaga harga pasaran tu. Jangan sekali-kali sesuka hati bagi diskaun kepada orang lain. Kalau nak bagi diskaun, sedekah. Tu je. Nak buang harga, sedekah. Jangan sekali-kali kata, kalau saya suka bagi macam ni tau. Instead of kita bagi potongan harga, macam contoh, 12 botol AVG you beli, sebagi 1 botol free. Itu lagi bagus. Daripada you jual 12 botol tapi bagi harga diskaun. Saya tak galakkan. Okay, alright. Tanggungjawab ini adalah semua pengedar. Tanggungjawab ini adalah amanah you all. You all kena jaga harga pasaran produk Forever Living. Yang terakhir, langkah dia, okay, you all kena hadiri sekurang-kurangnya 5 kali mesyuarat. Ini ulangan tadi. Tadi saya dah cakap dah. 5 kali kena dengar GPU, 5 kali kena dengar ni, 5 kali kena dengar produk demo. Bila you all dah 5 kali dengar, 80% akan melekat di kepala. Okay, alright. Lepas tu jangan tinggal mesyuarat separuh jalan, membantu speaker mewujudkan suasana meriah macam you all buat tadilah. Bila saya kata komen ni you all dah tu memang bagus. Itu adalah satu tabiat yang sangat bagus. Okay. Amalkan tabiat mencatat nota dan merekod. Lepas habis kelas ni, apa yang you all record tu ambil gambar bagi dekat upline. Supaya upline kata, bagus lah aku punya leader ni. Dia dengar apa yang Eagle Manager S cakap. Okay. Yang keempat, jangan bawa kanak-kanak ke mesyuarat. Kalau ada bawa, tutuplah video. Supaya saya tahu macam, apa dia buat tu. Kan? Alright. Sebab saya nampak semua orang ni. Okay. Next sekali, tempuhi hari ini dengan semangat yang baru dan katakan pada diri saya pasti berjaya. Ini adalah mindset. Mindset ni semua orang kena ada. Jangan belum buat lagi, orang rasa macam susah lah Forever Living ni. Tak boleh buat lah MLM ni. No. Kita kena semangat hari-hari. Kena cakap pada diri kita, saya pasti akan berjaya dekat Forever ni. Kita tak perlu hebat tau untuk mula. Dan kita hanya perlu berani je untuk memulakannya. Okay? Alright. Okay, saya dah habis dah. Kelas saya dah habis dah. Alhamdulillah, syukur sangat. Okay, saya harap dengan ilmu yang saya sampaikan malam ni dapat meyakinkan anda-anda dan memberi semangat untuk berjaya di Forever. Okay, sebelum saya nak mengundurkan diri, sini ada 190 orang. Alhamdulillah, semua yang hadir pada malam ini saya doakan semua dapat capai target masing-masing. Yang nak 5 CC bulan ni, yang nak naik supervisor, yang nak naik AM manager, yang nak naik F2D level 1, level 2, level 3, semoga dipermudahkan sebab you all bantu saya pada kelas malam ni. Lepas tu saya nak semua orang dekat sini mohon doakan kejayaan saya dan semua tim Saudagar Aloe Vera untuk mencapai 5 CC aktif setiap bulan. Ya Allah. Kita juga nak minta korang semua doakan untuk saya capai 100 CC PNM pada September 2021 ni. Bulan ni lah. Dalam masa yang sama saya minta you all doakan saya untuk mencapai F2D pada F2D level 1 pada Oktober 2021, sekaligus boleh bantu saya untuk mencapai CBM pertama saya pada November 2021 nanti. Amin. Okey, saya minta doa supaya semua dapat memberi doa you all tu mustajab lah, naik terus ke atas kan. Alhamdulillah. Okey, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Okey, kita balik semula kepada MC kita, Azia. Okey.
Okey, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada Ika Manager Ash atas perkongsian yang sangat jelas malam ini. Okey, siapa yang belajar sesuatu malam ni? Sila komen 1. Okey, anda semua dah dapat? Okey, kita ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic, buka mikrofon untuk tanya kepada speaker. Jangan tanya banyak-banyak. Ataupun boleh raise hand, nanti kita Resen, tengok. resen. Ah, Minta maaf, ambil masa banyak. Sepatutnya 1 jam je boleh settle tadi tu. tapi semua puas hati dengan kelas malam ni kan? Alhamdulillah, syukur. Okey, siapa ada soalan boleh tanya? Okey, ada yang nak tanya soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Sila perkenalkan diri. Saya Farul Razi. Saya Farul Razi daripada Kampar, Okey, Cik Farul Razi. Kampar Perak. Okey, boleh Saya tanya baru soalan. lagi. Cuma saya nak bertanya tentang apabila kita jadi menjual, tapi bila kita nak promote tu kan, perbandingan pengguna kita dengan produk yang sama di Lazada dan Shopee. Jadi macam mana kita nak menangani keadaan tu kan? Kadang-kadang down juga bila kena bantai ke kan, pasal itu. Pasal produk kita dalam Lazada bila dia orang tunjuk memang lagi murah daripada yang kita jual lah, yang kita promote lah. Jadi macam mana tu? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Encik Farul Farul Razi. Okey, Alhamdulillah. Okey, benda ni memang kita tak boleh elak lah, sebab kita bila buat online ni, kita memang akan dapat respon yang macam ni. Orang kata, baik aku beli kat Lazada, Lazada lebih murah. Tapi kita kena explain dekat dia apa yang dia tak dapat bila dia beli dekat Lazada dan Shopee tu. Dia ada keistimewaan dia, kenapa dia kena beli yang kita. Salah satu keistimewaan dia, dia pasti akan dapat produk yang original. Yang kedua, dia pasti akan dapat 30 hari money back guarantee. Maksudnya bila produk tu rosak, produk tu jadi apa-apa ke, you all boleh dapat produk baru ataupun duit boleh dipulangkan dalam masa 30 hari. Itu jaminan yang dikeluarkan oleh syarikat. So you all kena explain dekat dia. Lepas tu yang ketiga, you kena cakap dekat orang-orang yang nak beli kat Lazada ni, memang harga murah. Tapi you tak tahu cara untuk makan, you tak tahu macam mana 50 berapa ml you kena ambil, you kena selepas dan sebelum ambil produk tu tak ada khidmat nasihat. Kita kena berani jual khidmat nasihat kita yang berharga tu. Engkau nak beli dekat Lazada, dekat Shopee, pergilah beli. Tak apa. Tapi kalau jadi apa-apa, kalau engkau rasa tak jadi apa-apa, maksudnya produk ni tak boleh jalan, jangan tanya aku. Direct je cakap dia macam tu. Saya selalu jugalah cakap, memang saya ada HQ, dia ada keluarkan satu poster tau. Nanti minta dekat leader, ada poster tu, dekat poster tu ada cakap kena beli dengan seller yang berdaftar, kena ada khidmat nasihat, lepas tu ada 30 days money back guarantee. Boleh minta dekat leader supaya benda tu you boleh bagi dekat seller tu. Tapi untuk kita bergaduh dengan dia, untuk kita kata tidak, tak bolehlah, sebab dia ada hak untuk beli yang murah ataupun yang mahal. Cuma apa yang kita perlu lakukan, kita kena beritahu hal yang sebenar, apa yang akan berlaku, supaya dia boleh buka minda dia, kata betul lah, baik aku beli yang original, harga yang betul, di tempat yang betul. Okey? Saya harap itu dapat membantulah. Terima kasih, banyak membantu. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, right. Okey, ada soalan lain lagi nak tanya? Kita buka untuk 2 soalan lagi. Ada lagi nak tanya? Okey, tak ada. Agaknya semua dah berpuas hati, dah dapat penjelasan yang terang untuk kelas malam ni. Okey. So, selesailah sesi soal jawab bersama Ika Manager Ash.
Okey, di kesempatan ini juga saya nak memohon doa semua daripada 182 orang partisipan yang masih bertahan sekarang ni untuk mendoakan saya untuk dapat 5 sisi konsisten dan untuk naik rank supervisor pada Disember 2021 dan seterusnya dapat capai insentif F2D pada tahun 2022. Doakan saya. Dan saya juga mendoakan anda semua semoga mencapai impian apa saja yang anda impikan di Forever ini tercapai. Amin. Okey. Dan ada satu pengumuman penting yang saya nak kongsikan sebelum kita berakhir. Okey, selesai sudah upline day setiap hari Isnin pada jam 9 malam bersama Eagle Manager Syar Azmi malam ni. Okey, jangan lupa untuk malam esok sistem day BOI kali ini dengan tajuk 5 sisi kunci kejayaan di Forever bersama CBM Abang Syahrul. Okey, malam ni kita belajar dengan downline dia dan malam esok pula dengan upline. Okey, dan dengan itu berakhirlah sudah kelas kita malam ni. Terima kasih pada 181 orang partisipan yang bertahan. Anda semua bakal CBM yang hebat. Amin. Okey, sebelum berakhir, saya tekan pantun penutup. Okey. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa berjumpa lagi. Okey, sebelum tu kita ada sesi bergambar. Okay, bersama Eagle Manager Ash. Alright. So speaker hari ni pun jadi tukang ambil gambar. Itu kerja saya. Okay, semua buka kamera. Alright, kejap. Okay, ready. Kejap. Okay. Semua ready dah? Okay, 3, 2. Okay, one more sekali lagi. Haji Azwan. Okay, 3, 2. Okay, terima kasih semua. Okay, sekian dulu untuk kali ini. Saya menyusun 10 jari di atas sebarang kesilapan sepanjang kelas berlangsung dan saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam untuk semua. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih atas ilmu Sama-sama. malam ni. Thank you, Ash. Thank you, Azia. Thank you semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you, Ash. Thank you, speaker. Thank you semua. Terima kasih semua. Thank you, Azia. Jumpa esok Thank you, Ash. untuk kelas esok pula dengan Abang Madu. Mana Abang Madu? Bye. Dan besok kita ada MC istimewa. So siapakah MC kita besok? Eagle Manager Ash. Tukar orang ah. Besok wajib bawa tim tahu untuk second step. Apa dia second step selepas NDO? 5 sisi lah. Terima kasih. Okey, cikgu. Sama-sama. Doakan semua untuk malam ni. Terima kasih. Finalize slide 5 Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.